السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله القائل, segala puji bagi Allah yang berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, selepas kita menyebut a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yakni mencipta seluruh makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut selepas solat fardu subuh. Doa ini disebut sebagai zikir. Maknanya zikir dalam bentuk doa. Itu sebab kita tak gaduh nak angkat tangan. Patutnya bila baca, contohlah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma angkat tanganlah. Tak angkat pula. Tadi saya tengok. Contoh. Celah-celah tu, katalah kita cuik hak ni pula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kan doa, tak angkat tangan juga. Di sinilah sahabat sekalian, kita perlu ada kefahaman yang betul. Dengan maksud bahawa ini adalah zikir dalam bentuk doa. Zikrullah, ingat pada Allah dalam bentuk doa. Dia zikir tapi dalam bentuk doa. Mana kita jalan terus je lah. Sambil-sambil itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sahabat sekalian, jangan risau, itu bukan batuk COVID. Batuk COVID lain bunyi dia. Surau saya, surau kecil. Surau tuan-tuan ni surau masjid. Surau saya surau kecil. Surau saya ada seorang meninggal kerana COVID. Bila seorang meninggal tu, dia jadi fobia pula. Dia jadi takut mati. Mana tadi Imam Rasli tadi, Ustaz? Belakang, dia siap makan saya agaknya. Dia jadi takut mati. 2 dos masing-masing. Umur macam kita lah, janggut putih, uban dah putih dah, warga emas lah. Pelik betul manusia ni. Agama ajar kita zikrul maut, ingat mati. Agama tak ajar kita takut mati. Lain tu tuan-tuan. Maka marilah pada pagi ini, saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, ni kira tajuk mukaddimah saya di beberapa tempat lah. Ini mungkin tempat yang ke-6 ke ke-7, tak tahulah. Sengaja mengambil tajuk belajar jalan mudah
ke syurga. Allah menurunkan ayat yang pertama pada Nabi berkait dengan belajar. Surah yang pertama di dalam mushaf Al-Quran ialah Al-Fatihah. Surah yang kedua ialah Al-Baqarah. Surah yang ketiga Ali Imran. Surah yang keempat An-Nisa. Surah yang kelima Al-An'am. Surah yang keenam aku pun tak ingat. Jangan tidur. Iqra. Ini surah, sebahagian surah Al-Alaq, dan ayat yang mula-mula turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi duduk di bumi dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insan, khususnya menciptakan manusia sebuku darah beku. Kita nak ambil sikit je, nak ambil bahagian mana? Iqra, bacalah olehmu. Dia mula suruh kita membaca. Bacalah, dia mula dengan Iqra. Logo UIA kalau tak silap, Iqra ini. Bacalah wahai Muhammad. Sebab dengan baca itu nanti kita akan kenal Allah. Dan kita akan kenal diri kita sendiri. Tajuk ini nanti dia akan sebut tajuk kenalilah pencipta, khaliq, dan kenalilah makhluk yang kena cipta. Yang tu tajuk kalau jadual tak berubah setiap Ahad yang ketiga kuliah maghrib. Hak ni dia jadi macam tak tahu ngapa tiba-tiba jadi ada sekejap. Ni hak ni ayat ni. Okey. 1, 2. Doa Nabi. Ni nak ambil tajuk belajar tadi. Rasulullah SAW baca doa berikut selepas solat fardu subuh. Nabi tak baca waktu lain. Tapi ini special Nabi baca waktu subuh. Perkataan perhatiannya warna merah itu. Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Mana seawal pagi Nabi minta hak ni dulu. Sebelum burung-burung bangun, sebelum kita panggil unggas-unggas bangun, doa ini keluar dulu. Unggas ni bangun bila nampak cahaya. Bila syuruk, dia nampak je, dia akan berkicau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon daripadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki apa? Bangun pagi tadi sihat. Boleh ke bilik air. Okey, pagi tadi. Okey. Boleh ke sungai besar. Mana yang ke sungai besar lah. Bukan sungai besar Selangor tu, jangan tidur kuliah subuh. Sungai besar ni maksudnya buang air besar. Boleh ke sungai kecil. Boleh kita buang air kecil. InsyaAllah syukur pada Allah. Start motosikal. Hidup. Rezeki. Tu rezeki tu. Hak ni mahal ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki saya. Apa dia? Hak makan tu ya dah. Hak ni dulu hak faham. Rezeki kesihatan, rezeki tempat tinggal, rezeki kemudahan kita. Rezeki. 2. Wa amalan mutaqabbala.
sepanjang yang aku hidup hari ini ya Allah, daripada buka mata sehingga pejam mata balik, amal-amal itu apa dia? Mutaqabbala, diterima oleh Allah. Mula dengan apa? Ilman nafi'ah. Depan. Nabi SAW menyebut dalam beberapa hadisnya di tempat yang berbeza. Hadis ni panjang, kita ambil bahagian tu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu, sahal, Allah permudahkan baginya dengannya apa? Mencari ilmu tadi, tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Dua, man salaka, tadi dia kata apa tadi? Man salaka juga. Ni man salaka. Masih ingat saya sebut 2019 ataupun awal sikit lah, ada sebut juga lepas tu. Kan ada orang belajar kitab Hidayatus As-Salikin. Salik, orang yang sedang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan menuju kepada Allah. Salaka ini dia punya verb dia, perbuatan dia. Salik, noun, nama bagi orang yang berjalan itu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu. Tadi dia guna yaltamis, mencari ilmu. Ni dia guna Nabi sebut yatlub, dia menuntut ilmu. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Salakallahu, Allah buat lorong bagi dia pula. Masya, bukannya Allah tu, nya orang hak belajar tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa maksud dipermudahkan jalan ke syurga? Are you follow me? Tuan-tuan ikut saya tak ni? Kuliah subuh ni payah sikit, mudah nak tidur. Apa maksud dipermudahkan jalan ke syurga? Ada dua. Satu, dia kata Allah akan memudahkan jalannya menuju ke syurga mempunyai dua makna. Satu, Allah akan memudahkannya untuk masuk syurga bagi orang yang menuntut ilmu demi mencari ridha Allah. Hak tu kena ikat situ dulu. Bukan kata menuntut ilmu lagi. Hak memberi ilmu pun sama juga, bahkan lebih besar lagi. Mesti kerana mencari ridha, mardatillah. Mesti ke situ. Mesti betul-betul situ. Lebih kena ikat lagi bila orang itu menjadi imam. Bukan imam solat, menjadi pemimpin. Di belakangnya ramai manusia. Lagi dia kena ikhlas. Menuntut ilmu demi mencari ridha Allah. Mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu Islam serta beramal. Dia ni orang yang beriman, sebut mudah. Bukan saja dia beriman, dia berilmu, dia cari ilmu. Supaya dia betul-betul kenal Allah, dia betul-betul kenal diri dia. Dia ambil manfaat daripada ilmu tersebut,
dan dia beramal. Illal ladzina amanu, sambung, illal ladzina amanu. Tak ingat surah tu? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Saya nak tunjuk tuan-tuan dah tahu dah. Melainkan yang beriman, bukan beriman saja, wa 'amilus shalihat. Semua kerja buat dia saleh. Semua kerja buat dia saleh. Semua kerja buat dia saleh. Makan dia, minum dia, pakai dia, apa lagi, jual beli dia, bisnes dia, ekonomi, semua. Pemerintahan politiknya, sokan hiburannya, lebih-lebih lagi ibadah. Semuanya saleh. Orang itu sahabat sekalian, kalau dah ada ilmu tadi, dia beriman, ada ilmu, dia beramal pula, memang tempat dia ke syurga. Memang tempat dia ke syurga. Wa may ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, lelaki ke dia, perempuan ke dia, wa huwa mu'min, itu syarat pertama, tapi sebut yang kedua, sedangkan dia tu orang yang beriman. Mana orang beriman, dia beramal soleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu akan masuk syurga. Apa nak lagi hujung-hujung hidup kita malaikat mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul tak tuan-tuan? Ramai dah pencen dia. Amin je lambat sikit lagi nak pencen dia. Tapi mati tak tentu, boleh jadi dia dulu, kita lambat sikit lagi. Sampai masa kita, habis kita. Kita cari ini je. Itu sebab, sahabat sekalian, saya ke depan tu sebab kita kuliah tak panjang. Ikut SOP. Doa Nabi ini sangatlah cantik. Mengakhiri salat berkait dengan 4 perlindungan. Kau mintalah pada Allah. Engkau rayulah pada Allah. Engkau sebut-sebutlah pada Allah. Cantik saya. Walaupun dia gunakan fa'lul amrin, fi'il ni apa? Verb perbuatan dalam bentuk suruh perintah, tapi tak wajib baca. Pasal kadang-kadang ada Nabi baca, kadang-kadang tidak. Jadi tak ada ulama sepakat kata wajib. Nabi kata engkau minta perlindungan 4 ni. 4 ni engkau jangan tak minta. Idza tashahada ahadukum, bila salah seorang di antara kamu telah bertasyahud, dah baca tahiyat dah, tahiyat akhir dah, falyasta'idz billah, maka engkau mintalah perlindungan dengan Allah bi-4 perkara. Awak mintalah dengan Allah 4 perkara ni. 4, ngapa tak 14 ke 4? Tak ada. 4 ni sangat besar. 4 ni kau minta sungguh-sungguh. Yaqul, hadis ni hadis Muslim, hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4. Engkau minta sungguh-sungguh. Nombor 1, hak ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam.
Selamatkan aku ya Allah. Seorang-seorang je. Selamatkan aku ya Allah daripada azab neraka Jahannam. Neraka yang paling dahsyat. Wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur ya Allah. Dua-dua tu Nabi sebut azab, azab, azab. Lepas tu hak fitnah pula. Fitnah ini saya puas cek dia punya terjemahan yang lebih dekat kita faham. Tapi saya tak ubah lagi yang sini. Fitnah ini ialah cubaan. Mudah faham. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada cobaan waktu hidup dan saat kematian. Sebab suka tak suka, hidup ini adalah cobaan. Itu cobaan hidup ini. Kita mesti tempuh dia. Boleh jadi cobaan hidup itu ialah cobaan dalam bentuk senang. Kenaikan pangkat, kenaikan saham, kenaikan. Boleh jadi begitu. Boleh jadi dalam bentuk yang susah. Kenaikan bilangan kematian, kenaikan jumlah pengangguran. Sudah pergi nak mencecah atas juta yang menganggur, yang hilang pekerjaan. Ini semua hak susah. Dua lah. Bisyarri susah, wal khairi senang. Fitnah, itu ada ayat dia. Maka sahabat sekalian, kita minta pada Allah. Hak utama tadi dah nak cerita mana? Hak berkait dengan neraka tadi. Okey, ke depan. Satu, minta apa tadi? Kita yang satu, mudah jalan ke syurga. Allah permudahkan kita cari ilmu mudah, kita dapat kefahaman Islam dengan mudah, dan mudah pula kita nak beramal. Allah, terima kasihlah ya Allah. Dulu kita, tuan-tuan saya sendiri, nak bersedekah, bapak kedekuknya RM5 ketar tangan, macam RM50. Dulu dengan orang azan ni, Allah, bising betul lah. Dia tak atas marah sangat. Allah, tidur payah. Sekarang alhamdulillah ada juga suara-suara datang. Dulu nak sembahyang sunat, tak adalah aku sembahyang sunat. Tapi bila kita mencari ilmu, tadilah kerana Allah, itu petanda Allah nak beri kebaikan kepada kita, dan itulah jalan kita nak ke syurga. Satu, dua. Dia dua aja. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya. Ada kaitan dengan doa Nabi tadi. Jalan ke syurga pada hari kiamat, yakni ketika melintasi titian sirat. Sebut titian ya, dia ajas ke istilah Arab dia. Kerana dia merentang straight begitu, bayangkanlah, walaupun tak tepat. Di bawah itu gaung neraka Jahannam, gelap segelap-gelapnya. Di atas titian sirat itu ada setiap pengait yang mengait. Sewaktu kita hidup dunia terkait dengan tamak harta benda, terkait dengan tamak berkait dengan wanita, hubun nisa, terkait dengan tamak pangkat kedudukan, kuasa dan sebagainya, terkait. Rupanya atas jambatan tu terkait juga. Orang kafir tak ada dah. Titian sirat ni orang beriman sahaja. Orang kafir dah habis hawal dah. Allah
memudahkan kita melintasi titian sirat. Hak ni kena belajar bab akidah pula. Ada yang sempantas kilat, ada yang sempantas kuda, sempantas angin, ada yang mengesok macam-macam lah. Dan dimudahkan daripada berbagai ketakutan. Hak tadi lah. Mula dengan apa? Masuk dalam kubur, ya Allah, sekian ribu tahun. Duduk dalam kubur tu. Sekian ribu tahun pula duduk dalam kubur kita. Duduk di bumi mahsyar pula. Kita semua sahabat-sahabat sekalian, kita semua keluar daripada kubur, tak kecuali Nabi Rasul, semuanya dalam keadaan bertelanjang. Sebab tu kalau baca Quran, tuan-tuan tengok makna dia sikit. Jangan tak baca, tak tengok langsung. Ada sebut, tapi tidak sebut pakaian. Disebut perkataan, sebagaimana engkau datang dulu, begitulah engkau akan datang menghadap Allah. Awal keluar semua tak ada pakaian. Kemudian diberi pakaian. Yang pertama oleh dapat ialah Ibrahim Khalilullah. Keluar dari kubur. Ada yang jalan kaki. Disebut yang dalam hadis itu. Yang pertama, Sinfun Rukban. Yang naik kenderaan. Allah. Dua, yang berjalan kaki. Ada yang ketiga, wasinfun yamshuda ala wujuhim. 5 minit lagi. Golongan yang sebut gulung lain, golongan yang berjalan di atas muka, kaki ke atas. Memang tak ada guna kepala khotak kau ni. Memang kepala lutut je. Oh, di akhirat Allah pusing otak, mata, telinga kita duduk ke bawah belaka. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah. Susahnya nak berjalan menuju ke bumi mahsyar. Jadi kita minta dengan Allah. Nak dapat kemudahan ini, dia sebut tadi. Apa dia? Orang yang belajar kerana Allah. Macam mana pula Ustaz? Jadi mudah. Kita bila kita belajar, sahabat sekalian. Saya nak landing. Bila kita belajar, kita akan cari mana salah kita, mana silap kita, mana tak betul kita. Kita akan cari. Kita akan tengok mana kesilapan kita, mana kesalahan kita, mana tak betul kita. Dia duduk di sini. Nanti kau tengok nanti. Dia duduk pada ilmu yang bermanfaat. Nabi sebut ilman nafi'ah. Antaranya apa? Kita baca je. 1. Menambah takut kepada Allah. Khasyatullah. Takut pada Allah. Lain makna takut dengan Allah kan? Bukan takut manusia lain. 2. Menambahkan pandangan mata hati akan keaiban dia, cacat cela dia. Kalau kita tahu kita aib kan, kita akan bersihkan keaiban kita, kita akan baiki diri kita. Memanglah tempat dia akan mudah di syurga. 3. Menambahkan yang arif, ma'rifah. Nak beri bahan bahasa mudah. Menambahkan makrifahnya untuk beribadat, sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Maknanya kenal dia untuk dia tunduk, patuh kepada Allah, makrifah. 4. Mengurangkan sangat gemar pada dunia. Gemar sangat ke dunia, sibuk sangat. Sampai nak baca Quran pun tak sempat. Sibuk dengan gadget. Allah beri peluang duduk dalam rumah PKP 3. Dan insya-Allah tak ada PKP 4. Sebab dia kata kita end dah, dia kata. Tidak pen lagi, dia kata. Endemik dah. Alhamdulillah lah. Tapi waktu kita duduk dalam keadaan pandemik itu, berkurung dalam rumah, Quran pun tak baca, malas, habis, rugi. 5.
menambahkan gemar kepada akhirat. 6. Membuka mata hati. Ni kita panggil ain, mata. Ni mata yang tidur, ain. Ain basirah. Al-basir mana melihat, tapi melihat tu sampai dalam hati. Ain basirah. Dia panggil ain basirah. Mata hati, dia terjemah begitu. Membuka mata hati akan perkara-perkara yang membinasakan kerja-kerja hak kita buat tadi. Boleh jadi kita ni ada sombong, ada riak menunjuk-nunjuk. Boleh jadi kita ni ada tamak dalam hati, ada asap dengki. Habis kita. Akhir sekali, menyingkap akan tipu daya syaitan. Nak baca Quran je, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Talak je surah Al-Fatihah, hak lain tu tuan-tuan baca a'udzubillah. Fatihah tuan-tuan kena baca lah Bismillah, sebab dia satu ayat pada mazhab kita lah. Hak lain tu baca hak ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, sekian-sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, sekian-sekian. Baca. Jadi sahabat sekalian, tak ada jalan lain, kita kena belajar dan mari kita ambil pengajaran. Dengan apa yang sedang berlaku sekarang, ambil pengajaran. Ini Allah nak ajar kita. Allah tepuk belakang kita, istilah dia. Allah cuit kita sikit. Allah cuit kita. Yang ni kita akan tengok kuliah, dalam kuliah maghrib nanti. Allah cuit sikit je. Cuit sikit je. Sedarlah ke diri, kadarlah ke diri. Cuba tengok ayat ni. Surah Yusuf. Surah Yusuf. Wa ka'ayyin min ayah fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Hak ni lah hak majoriti manusianya. Dan berapa banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ni dua kita dah belajar kan. Ayat yang makru'ah yang kita baca, ayat Quran. Ayat yang mauzurah, tengok dengan mata. Termasuklah COVID ini, tengok dengan mata ni. Di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha. Dia lalu je, lalu dia. Dia tempuhi saja. Wa hum mu'ridun. Dalam keadaan dia berpaling daripada kebenaran, melihat kebesaran, kehebatan Allah. Na'udzubillah. Jadi marilah kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti sekadar itu pada pagi ini. Tak habis sebenarnya. Dia ada lagi, dia punya nota-nota dia ada lagi, tak habis. Dia tak mungkin habis, dia ada lagi tu. Kalau nak sambung dia lah. Boleh juga saya sambung nanti kuliah maghrib tu. Dia ada sambung dia ni sebenarnya. Dia sambung di sini. Dia akan sambung di sini. Islam adalah agama ilmu dan amal. Boleh juga. Jadi kuliah maghrib beberapa bulan tu, hari Ahad tu, itu kena adalah grab ke tak grab ambil saya tu. Itu datang naik bas je lah, besar sikit bas. Jadi bersiap sedialah. Haji Azhar ke, Haji apa, Haji Syukri, siapa-siapa. Sedialah untuk ambil. Kita sambung sinilah. Ya, setuju? Sambung sini. Jadi tak payah ambil. Ada dah tajuk saya siap untuk hari Ahad tu. Kuliah maghrib. Tajuk dia mengenali pencipta dan kenal diri. Tapi kita ambil ni lah supaya kita nampak sikit apa yang kita belajar. Okey, sahabat sekalian, kita tangguh majlis sekadar itu pada pagi ini. Dan pagi ini tak ada apa-apa saya nak buat kutipan biasa-biasa berjalan. Nanti tuan-tuan tunggu hari Ahad nantilah. Tapi waktu COVID segala benda ni saya berjalan macam biasa.
untuk tolong orang miskin, orang susah, khususnya Ibnu Sabil, orang yang terkandas. Itu macam biasa. Biasanya yang tu saya turun dengan Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah. Keluarlah sekali turun 1,500 ke, sekali turun makna 2 tempat 3,000. Tengok keadaan lah. Tolong orang susah, orang miskin. Khususnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni kita tafsir dalam bentuk kita di Malaysia ni, terkandah kerana banjir ke, terjejas kerana banjir, terjejas kerana COVID. Gitulah. Di situlah sebahagian besar duit tuan-tuan kita tolong orang. Hak zakat ia juga, hak sedekah ia juga jalan. Okey, kita tangguh majlis, baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sengaja saya baca bunyi kaf tu supaya tahu berhenti tu dengan kaf, bukan dengan hak. Pak setengah ustaz ada salah. Wa atubu ilaih. Bukan. Wa atubu ilaika. Itu hadis tu. Dan aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Itu kena jaga-jagalah. Sengaja saya baca kakak tu. Sengaja baca. Orang kata bodoh ustaz ni. Baca tak pandai. Bukan tak bodoh dah. Menerangkan kepada anak-anak buah kita, baca biar betul. Kan? Apa subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdik. Dia tahu berhenti dengan kaf hujung tu. Bukan dengan ha. Okey, dah lah. Boleh balik.